Itulah maksudnya. Seterusnya kaidah 123, idza kana lil ismil wahid iddatu ma'ani humila fi kulli mawdi'in ala ma yaqtadhihi as-siyaq dhalika as-siyaq ala ma yaqtadhihi dhalika as-siyaq. Jika sesuatu isim, yakni kata nama, mempunyai beberapa makna yang akan dipakai di setiap tempat dengan makna yang dikehendaki konteks. Di sini ada banyak makna. Di perkataan ini ada banyak makna. Jadi kita nak pakai makna mana satu daripada yang banyak tu. Kena tengok konteks lah. Tengok, baca situ. Keterangan. Maksud kaedah ini cukup jelas sehingga ia tidak perlu diperjelaskan lagi. Apa yang diperlukan ialah contoh penggunaannya dengan beberapa makna dan erti berbeza yang dikehendaki konteksnya. Pertama, perkataan doa dan segala pecahannya mempunyai beberapa makna. Antara maknanya yang popular ialah doa, ibadat, seruan, permintaan, kata-kata, keluhan dan memohon pertolongan. Ia telah dipakai di dalam Al-Quran dengan makna dan erti yang berbeza-beza itu sesuai dengan konteks ayat. Lihat beberapa firman Allah di bawah ini sebagai contohnya. Pertama, فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Bermaksud, maka tidak ada yang mereka katakan ketika datangnya azab kami kepada mereka, melainkan, yakni mengakui dengan berkata, sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim. Surah Al-A'raf ayat 5. Di dalam ayat ini, ia dipakai dengan erti kata-kata atau berkata. Erti inilah yang dikehendaki konteksnya. Dakwah, itu maksudnya. Doa, pecahan-pecahan dia itu maksudnya itulah. Dakwah ni pun termasuk lah. Jadi dakwah ni, bahasa Melayu orang panggil dakwah juga. Dakwaan. Dakwaan terhadap seseorang itu melakukan kesalahan. Itu dakwah. Dia daripada doa lah. Daripada doa. Tapi di sini sesuai dengan makna kata-kata. Kata-kata. Baik, baca lagi. Yang kedua, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bermaksud dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk ibadat kepada Allah semata-mata, maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapa pun di samping menyembah Allah. Surah Al-Jin ayat 18. Di dalam ayat ini ia sesuai dipakai dengan erti seru dan sembah. Itulah yang dikehendaki konteksnya. Jadi sebenarnya fala tad'u. Ini pecahan doa belakang ni. Pecahan perkataan doa, yad'u, doa. Ini bukan maksud kata doa tu saja. Orang yang belajar bahasa Arab ni tahu kata ini pecah keluar daripada perkataan itu. Jadi di sini maksudnya lebih sesuainya. Bukan berkata tak sesuai di sini berkata. Jadi janganlah kamu seru dan seru. Baik, yang ketiga seterusnya. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u as-summu ad-du'a idza ma yunzarun. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah memberi amaran kepada kamu dengan wahyu, yakni Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku, dan sudah tentu orang-orang yang pekak tidak dapat mendengar seruan apabila mereka diberi amaran. Surah Al-Anbiya ayat 45. Di dalam ayat ini, ia sesuai dipakai dengan erti seruan kerana itulah yang dikehendaki konteksnya. Jadi, wala yasma'u summu du'a. Jadi jangan kita ingat apa nama ni, setiap perkataan doa tu dalam Quran tu dengan makna doa macam kita berdoa tu. Tidak, di sini makna lain. Makna seruan, mendengar seruan, mendengar panggilan. Orang tuli kan kalau kita panggil, kita dengar. Jadi dengan makna panggil, macam makna seperti kita berdoa kepada Allah meminta sesuatu tu, bukan makna doa tu. Baca lagi. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Bermaksud, orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu. Bahkan mereka mengatakan, dialah yakni Muhammad yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya. Katakanlah wahai Muhammad, kalau demikian datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggillah siapa sahaja yang kamu dapat memanggilnya yang lain dari Allah untuk membantu kamu jika betul kamu orang-orang yang benar. Surah Yunus
ayat 38. Siyak atau konteks ayat ini menghendaki ia dipakai dengan erti panggil. Itulah ertinya yang paling sesuai di sini. Panggil, ajak. Misal, ajaklah siapa pun yang kamu dapat ajak atau dapat panggil. Panggil dia mari. Itu maksud. Jadi di sini, ud'u itulah yang dimaksudkan. Ud'u. Itu pun termasuk dalam pecahan doa juga. Termasuk dalam pecahan doa juga. Teruskan. Kelima. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Bermaksud, dan apabila azab yang tersebut itu menimpa mereka, mereka merayu dengan berkata, wahai Musa, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami dengan kehormatan pangkat Nabi yang diberikannya kepadamu, yang menjadikan permohonanmu sentiasa makbul. Sesungguhnya jika engkau hapuskan azab itu daripada kami, tentulah kami akan beriman kepadamu dan sudah tentu kami akan membebaskan kaum Bani Israel, yakni pergi bersamamu. Surah Al-A'raf ayat 134. Erti doa yang paling sesuai dengan konteksnya di dalam ayat ini ialah meminta tolong. Itu yang sesuai, minta tolong dengan Tuhan. Pohonlah kepada Tuhan. Ini dengan makna berdoalah kepada Tuhan. Ini doa yang biasa ni, yang kita faham tu. Di sini gitu. Ud'u lana rabbak. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan. Doa biasalah yang kita faham. Minta doa. Baik. Itu contoh perkataan doa dan pecahan-pecahan. Banyak lagi perkataan-perkataan yang lain yang ada beberapa makna. Jadi di dalam Quran itu di setiap tempat tidak dipakai dengan satu makna saja, bahkan dengan makna yang berlain-lain, sesuai dengan konteks. Itu kita kena tengok. Baik. Yang kedua, perkataan din juga mempunyai beberapa makna. Antaranya ialah agama, cara hidup, ibadat, ketaatan, pembalasan dan lain-lain. Banyak lagi. Lihat beberapa contoh penggunaannya sesuai dengan konteks ayat di dalam Al-Quran. Baca. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Bermaksud, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Surah Al-Bayyinah ayat kelima. Makna yang sesuai dengan konteks ayat di atas ialah ibadat atau ketaatan. Mukhlishina lahuddin. Jadi ad-din itu apa makna? Makna ibadat dan ketaatan. Itu yang sesuai. Ikhlaskan kepada Allah ibadat dan ketaatan. Itulah yang disuruh manusia melakukan. Kalau melakukan ibadat, kena ikhlas kepada Allah. Melakukan sesuatu ketaatan, kena ikhlas kepada Allah. Baik, yang kedua, teruskan. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. Bermaksud, pada hari itu Allah akan menyempurnakan untuk mereka balasan, yakni azab seksa yang berhak mereka mendapatnya, dan mereka pula akan mengetahui bahawa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan, yakni segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Surah An-Nur ayat 25. Jadi di sini kita tidak ulas sebab makna dari segi terjemahan itu pun jelasnya kan. Pada hari itu Allah akan menyempurnakan untuk mereka din mereka. Menyempurnakan untuk ni akhirat besok. Menyempurnakan apa? Balasan mereka. Balasan. Malik yaumiddin. Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Hari balasan. Balasan baik dan balasan buruk. Jadi pada hari itu Allah akan menyempurnakan untuk mereka balasan. Ini azab seksa yang berhak mereka mendapatnya. Di sini din dengan makna balasan. Balasan kepada amalan. Jadi banyak makna. Jangan ingat din itu agama. Din mana agama? Tidak, banyak makna yang mengikut konteks. Teruskan. Ini Malik Maliki Yaumiddin.
Bermaksud yang menguasai di hari pembalasan, yakni hari akhirat. Surah Al-Fatihah ayat keempat. Di dalam contoh 2 dan 3 di atas, perkataan din lebih sesuai dipakai dengan erti balasan atau pembalasan. Lepas tu perkataan solat yang ketiga, contoh yang ketiga, sebenarnya banyak lagi. Ini sekadar contoh, sekadar contoh. Perkataan solat dan pecahan-pecahannya. Pecahan-pecahan itu misalnya solat, wa dzakara isma rabbih fa shalla, yusallun, salli. Itu maksud pecahan-pecahan itu. Perkataan solat dan pecahan-pecahannya mempunyai beberapa arti. Dan artinya ialah sembahyang, pujian Tuhan di hadapan malaikat, di alam yang tinggi, doa, memohon keampunan, memberi segala penghormatan, memohon segala kebaikan untuk seseorang dan lain-lain. Itu makna solat. Lihat beberapa contoh penggunaannya sesuai dengan konteks ayat di dalam Al-Quran. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Bermaksud, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat sedang mereka rukuk, yakni tunduk menjunjung perintah Allah. Surah Al-Maidah ayat ke-55. Perkataan as-salah di dalam firman Allah ini dipakai dengan erti sembahyang yang maklum dalam agama Islam, iaitu salat menurut istilah syarak. Itu salat dia apa ni? Muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Sembahyang yang maklum je lah. Orang kita kata sembahyang. Itu yang dimaksudkan dalam ayat. Baik, yang kedua, teruskan. Kedua, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Selawat oleh Allah kepada nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tersebut di dalam ayat ini bererti dia memujinya di khayalat para malaikat, di khalayak para malaikat di alam yang tinggi, sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Dan selawat para malaikat kepadanya pula bererti mereka memberikan segala penghormatan dan memohon segala kebaikan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Selawat orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah pula bererti mereka hendaklah mendoakan agar baginda sentiasa dirahmati Allah. Itu dari makna yang berbeza. Kalau daripada orang ni, gini. Daripada ni, gini. Nanti tidak sama. Dia tidak sama. Walaupun perkataan asalnya, salat semua. Salat. Tapi kalau daripada Allah, memberi makna. Daripada malaikat, gini. Daripada manusia, begini. Dia tidak sama. Teruskan. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka, yakni dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Perkataan solat dan perintah supaya Nabi SAW berselawat kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat di dalam ayat ini bererti doa kebaikan dan istighfar untuk mereka. Jadi duduknya di mana? Salli alaihi. Salli ni adalah pecahan salat itu. Dan inna salataka, ini memang salat lah. Jadi salat dengan makna apa? Dengan makna doa di sini. Tidak boleh dengan makna sembahyang. Sebab kalau dia guna salla ala, dia guna untuk menyembahyangkan orang mati, jenazah. Salla ala jenazah. Salla ala mayyit. Kalau ala. Jadi adakah salli alaihim ni suruh menyembahyangkan mereka? Mereka tak mati. Orang yang bagi zakat tu kepada Nabi ni tak mati. Jadi apa makna? Salla ala ni. Tadi pun sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi salla ala ni apa makna di sini? Nak kata berselawat seperti kita berselawat kepada Nabi? Tidak juga.
kata menyembahyangkan seperti menyembahyangkan orang mati. Tidak juga. Sebab ini bukan kematian apa, bukan mati. Jadi di sini dengan makna doa. Salli alaihim, doakanlah kebaikan untuk. Salli alaihim, inna salataka, sesungguhnya doamu itu, bukan sembahyangmu, doamu. Jadi solat itu pun ada beberapa makna. Ini sekadar contoh lah yang saya bagi ni. Banyak lagi lah perkataan-perkataan yang lain. Baca lagi. Yang keempat. Keempat, lafaz wahyu, al-wahyu juga mempunyai beberapa erti. Ia telah digunakan di dalam Al-Quran pada banyak tempat dengan makna yang sesuai dengan konteksnya. Antara ertinya ialah memberikan wahyu, mengutuskan, mengisyaratkan, mengilhamkan, memerintah, membisikkan sesuatu kejahatan kepada seseorang dan lain-lain. Lihat di bawah ini beberapa contoh penggunaannya di dalam Al-Quran. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Bermaksud, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, yakni wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya. Dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan nabi-nabi dari anak cucunya. Juga kepada Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Surah An-Nisa ayat 163. Perkataan awhayna yang tersebut di dalam ayat ini sememangnya telah dipakai dengan erti memberikan wahyu. Itulah erti sebenarnya menurut istilah syariat. Jadi perkataan wahyu ni, kalau mengikut istilah syariat, itulah maksudnya. Jadi Allah memberikan mesejnya kepada Nabi dan Rasul. Orang yang ada jawatan itu. Itulah wahyu ni. Dan dengan macam-macam cara lah, seperti yang kita dah belajar dah tu. Wahyu kalami ke, wahyu qalbi ke, wahyu malaki ke, tak kira lah. Kalau wahyu dalam istilah syariat tu, mana Nabi, kalau Nabi kita mendapat Quran, mendapat hadis, itulah, itu wahyu Allah. Sebab apa yang disebutkan semua ni, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni, semua ni. Itulah makna sebenar menurut syariat. Tapi makna dari segi lughah, sama saja. Banyak, ada beberapa makna. Ada beberapa makna. Jadi kadang-kadang kita kena faham, kadang-kadang dalam Quran ini, satu perkataan itu dipakai menurut istilah syarak. Menurut huruf dipanggil juga istilah syarak. Ada kalanya dipakai menurut lughah, bahasa. Dua itulah secara kasar. Secara kasarnya, menurut istilah, menurut lughah. Jadi lughah tu ada banyak pula makna. Yang kedua baca. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Bermaksud, maka dia, yakni Nabi Zakaria, pun keluar mendapatkan kaumnya dari mihrab, yakni tempat sembahyangnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih, yakni mengerjakan ibadat kepada Allah pagi dan petang. Surah Maryam ayat 11. Di dalam ayat ini, perkataan auha dipakai dengan erti memberi isyarat. Ilaihi. Nabi Zakaria mengisyaratkan kepada mereka. Setelah dia berdoa, dan anak lelaki itu, Allah SWT makbulkan doa. Jadi lepas itulah dia keluar daripada mihrab dia dengan kaum dia, fa'auha. Di sini tidak mungkin kita pakai dengan makna Nabi Zakaria itu bagi wahyu. Seperti Allah bagi wahyu kepada seorang rasulnya. Misalnya, tak boleh begitu. Dan adakah manusia biasa ni dapat wahyu pula? Macam wahyu istilahi itu. Wahyu menurut istilah, tentu tidak. Jadi di sini, sebab itu kalau kita tengok tafsir kan, dia akan tafsir Arab misalnya. Dia akan sebut ni, auha ilaihim, asyara ilaihim. Mengisyaratkan kepada mereka. Mengisyaratkan kepada mereka. Jadi dia zaman-zaman tu syariatnya kalau puasa, dia tak boleh bercakap. Dia pakai isyarat. Nah itu salah satu
Kita tak apa boleh bercakap kan, tak boleh makan, tak boleh minum ya. Dan lain-lain lah. Mana-mana tak boleh tu. Tapi kalau syariat ni, zaman ni, zaman Nabi Zakaria, uh, mak Nabi Isa tu, kalau puasa dia tak bercakap. Itu termasuk dalam perkara yang dilarang juga apabila berpuasa. Jadi kalau nak apa-apa dia pakai isyarat. Dia pakai isyarat. Jadi auha dengan makna mengisyaratkan. Teruskan. Ketiga, وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Bermaksud, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada orang-orang Hawariyin, yakni sahabat-sahabat karib Nabi Isa, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam, yakni yang menyerah diri kepada Allah. Surah Al-Ma'idah ayat 111. Perkataan auhaitu di dalam ayat ini dipakai dengan erti aku ilhamkan sesuai dengan konteksnya. Jadi Allah ilhamkan kepada golongan Hawari, yakni sahabat-sahabat Nabi Isa, supaya beriman kepada. Jadi auhaitu ni bukan makna Allah bagi wahyu kepada mereka, sebab mereka tu bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi kalau Allah bagi wahyu kepada Rasul, barulah kita terima wahyu itu dengan makna istilahinya. Gitu. Ni kalau tidak, kalau kita pakai wahyu dengan makna yang diberikan kepada Nabi itu, mereka ni jadi Nabi Rasul juga lah. Wahyu itu ada kadanya dengan makna ilham. Dengan makna ilhamkan. Boleh juga. Ini dari segi lughah, dari segi bahasa Arab. Makna dia tu luas. Tapi kalau kata wahyu dalam istilah, satu tadi, walaupun ada banyak bahagian pula, wahyu manami, wahyu tidur, wahyu kalami, wahyu qalbi, itu tak kira. Tetapi orang yang menerima tu Rasul, Nabi, daripada Allah. Ini nak tengok penggunaan perkataan wahyu dalam Quran. Banyak daripadanya tidak digunakan mengikut istilah yang maklum di kalangan orang-orang agama. Baca lagi. Keempat, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Bermaksud bahawa Tuhanmu telah memerintahnya, yakni berlaku demikian. Surah Al-Zalzalah ayat kelima. Perkataan auha di dalam ayat ini seharusnya dipakai dengan erti memerintahkan. Itulah yang sesuai dengan konteksnya. Apa ni? إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Jadi bumi itu bercakap. Bumi bercakap bahawa Tuhanmu telah, ini kalau nak kira perkataan asal, mewahyukan kepadanya. Mewahyukan kepadanya. Jadi wahyu di sini tidak sesuai kita pakai dengan makna wahyu seperti diberikan kepada Nabi itu. Tuhan juga yang bagi ni. Tapi Tuhan bagi kepada bumi, bukan kepada manusia yang berjawatan Nabi atau Rasul itu. Dengan sebab itu, auha di sini bukan dengan makna, kita tak boleh terjemahkan dengan makna memberi wahyu. Tetapi memerintah. Mana Allah telah memerintahnya supaya bercakap. Supaya bercakap, cerita keadaannya. Cerita keadaan. Seterusnya yang kelima. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Bermaksud, dan janganlah kamu makan dari, yakni sembelihan binatang-binatang halal yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Kerana sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan, yakni dosa. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah, yakni menghasut kamu. Dan jika kamu menurut hasutan mereka untuk menghalalkan yang haram itu, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Surah Al-An'am ayat 121. Di dalam firman Allah ini pula, perkataan yuhuna
dipakai dengan erti membisikkan sesuatu kejahatan kepada seseorang. Itulah erti yang sesuai dengan konteksnya. Jadi auha yuhi, yuhi yuhiyani yuhuda. Itu jam, kan? Sirah jam. Jadi daripada perkataan auha juga dah. Kalau kita pakai dengan makna wahyu, adakah syaitan boleh memberi wahyu kepada orang pula? Digunakan kataan ini untuk syaitan. Tentu sekali tidak, tentu sekali tidak sesuai dengan makna wahyu seperti diberikan kepada Nabi itu syaitan boleh bagi wahyu pula. Tentu sekali tidak. Di sini dengan makna membisikkan sesuatu kejahatan, waswasah kepada seseorang supaya buat benda-benda yang tidak baik. Itu pun dari segi bahasanya dipanggil wahyu juga. Ini contoh macam-macam apa namanya keadaan ini. Yang mana yuhuna ila awliyaihim, mewahyukan kepada pengikut-pengikutnya, wahyukan kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang yang taat kepadanya, orang yang mengikutnya, menurutnya. Dia sebutlah, dia kata misalnya orang-orang jahiliah dulu, pelik Muhammad dia kata, yang Tuhan sembelih dia kata haram, yang Tuhan matikan dia kata haram, yang dia matikan halal. Sembelih baru boleh makan, sembelih binatang baru boleh makan. Dia guna logik tu. Sebab tu dia kata bangkai boleh. Sebab itu dalam Quran kata hurrimat alaikumul maitat wad dam, diharamkan kepada kamu bangkai. Jadi mereka kata boleh makan. Sebab apa? Bangkai itu Allah mematikan. Takkan manusia mematikan lebih baik lagi daripada yang Allah mematikan? Logik. Dia pakai gitu. Jadi dari mana idea? Itu wahyu syaitan atau bisikan syaitan tu. Ya, seumpama tu. Dia jadi nampak begitu. Seperti orang-orang yang melakukan sumbang mahram misalnya. Apa bezanya? Kalau perempuan lain dengan mahram aku contohnya, syaitan lagi kacau. Jiwa. Apa bezanya? Itulah yang mendorong manusia melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Siapa yang mewahyukan begitu? Maknanya nyatu, kita kata, nyatu, macam wahyu ni Nabi tu, tu benda jahat tu, benda yang fitrah manusia tak boleh terima. Tapi boleh. Seolah-olah kenapa diguna perkataan ini? Itulah. Jadi bisikan syaitan yang jahat tu macam wahyu. Itu sungguh tu pakai. Turuk tu. Macam kita orang Islam ni terima wahyu lah. Tak apa pakai wahyu. Allah suruh semaya. Sebenarnya nafsu lah. Ni mari. Apa masalahnya? Kenapa sepupu saja boleh? Anak saudara apa masalah? Inilah yang jadi dalam dunia. Tak ada orang yang kahwin dengan anak saudara. Kahwin dengan macam-macam lah. Boleh kahwin dengan ibu, boleh. Apa biasa dia kata dia? Ini bisikan syaitan. Wahyu daripada syaitan yang jahat. Dia adalah logik dia sendiri, logik macam itulah. Dia tanya nafsu. Boleh menikah dengan adik-beradik. Ada kalau nama Nabi Adam dulu. Adik-beradik boleh menikah. Kenapa kita tak boleh? Itu pun semacam bisikan syaitan. Lepas tu itu pun syariat yang Allah bagi juga. Syariat yang Allah bagi juga. Kenapa tak boleh? Itu masalah. Ini kan padahalnya, kalau tidak kahwin adik-beradik pada masa itu nak berkembang macam mana dunia? Itulah orang panggil syariat. Sesuai di masa itu. Banyaklah syariat yang tidak sama. Depan orang ramai-ramai pun boleh mandi telanjang, boleh. Di zaman Nabi Musa, boleh. Beza agama, boleh kahwin Asia, kahwin dengan Fir'aun. Jadi, sebab itulah dia ada kaedah syar'u man qablana syar'un lana. Syariat orang dahulu menjadi syariat juga kepada kita, kecuali syariat kita membatalkan.
Kalau tidak, kita boleh pakai. Kalau selagi syariat kita tidak membatalkannya, boleh pakai. Walaupun orang dahulu pun. Tapi kalau syariat kita sudah membatalkannya, jadi itu tak boleh. Tak boleh. Nah, jadi gitulah. Banyak lagi yang lain. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta, contohnya di dalam surah An-Nahl. Nah, jadi Allah telah mewahyukan kepada lembu supaya buat sarang. Buat sarang dia di sini, di bukit, mana-mana kan. Jadi wahyu juga. Jadi wahyu tu dari segi bahasa Arab boleh, tapi kalau kita bawa ke Melayu kita ni, bila sebut wahyu ni maknanya seperti ayat Quran, seperti hadis tu. Jadi mengelirukan, kita kena pakai dengan makna lain lah. Misalnya Allah memerintahkan. Ada yang kata Allah mengilhamkan kepada. Setengah kata ilham ni tidak sesuai dengan binatang. Kepada orang baru sesuai. Jadi memerintahkan. Gitu. Ataupun kalau kita kata ilham yang sesuai dengan dia lah. Ilham yang sesuai dengan dia. Jadi ilham maknanya banyak macam pun. Begitulah. Jadi setengah-setengah ulama itu pula kata, oleh kerana ada perkataan-perkataan yang digunakan wahyu untuk mak Nabi Musa, wahyu untuk Maryam misalnya kan, untuk Maryam ada juga wahyu. Dengan sebab itulah macam Ibnu Hasan dia kata ini Nabi, mak Nabi Musa itu Nabi, mak Nabi Isa Nabi juga, bukan Rasul lain, Nabi. Perempuan boleh jadi Nabi, Rasul tak ada. Sebab apa? Sebab dia kira Allah sebut di dalam Quran perkataan wahyu untuk dia. Dia tu bukan binatang, bukan syaitan, bukan di bumi, orang. Bila dapat wahyu seperti itu, paling tidak dia Nabi. Kalau wali, kalau apa dia dapat ilham. Ini pendapat dia lah, pendapat dia. Orang pendapat begitu. Walaupun kebanyakan ulama tak setuju. Sebab apa dia kata, inilah wahyu ni banyak makna. Kenapa kita mesti pakai wahyu di situ dengan makna? Wahyu sebenar tu seperti wahyu Allah kepada Hawariyin tadi. Kalau kira begitu, Hawariyin boleh jadi Nabi kan? Padahal tak ada siapa kata Hawari Nabi Isa tu Nabi. Jadi itu pun mak Nabi Musa dan mak Nabi Isa dan lain-lain lagi yang dikatakan, didakwakan sebagai Nabi itu pun boleh juga kita kata Allah SWT mengilham. Huwa ilham. Begitu. Kerana ilham pun kepada orang-orang yang yakin, kepada orang-orang yang yakin itu, dia yakin. Berapa banyak orang ni tak dapat wahyu. Dengan ilham yang Allah SWT bagi kepada dia, yakin dia buat sesuatu. Dia juga. Dan memang dia percaya pun, dia dapat. Jadi itu kita boleh kata ilham lah, asalkan benda tu benda yang tidak bercanggah dengan agama. Benda yang baik. Itu tandanya kalau syaitan tentu dah dia tak baik. Tentu dia tak baik. Kalau daripada Allah kepada manusia, tentu baik. Kepada wali-walinya, aulianya, tentu baik. Cuma kadang-kadang dia tidaklah seperti nabi-nabi terjamin tu. Kalau kepada manusia ni wali pun boleh jadi, syaitan pun dia boleh masuk juga. Dengan sebab itu dia tidak meyakinkan seperti wahyu kepada nabi. Walau bagaimanapun kepada orang yang yakin, dia boleh menilai bahawa benda ni tak ada cakap dari sudut syariah apa, dia boleh pegang. Cumanya tentu dah lah kalau mengikut kaedah. Kalau ilham misalnya, tak perlu sembahyang. Tak boleh macam tu. Itu bercanggah dengan syariat. Tak boleh pakai. Itu tentu dah daripada syaitan tu. Mana dia kena ada penimbang orang tu sendiri. Barulah dia boleh tahu wahyu ni betul ke tidak. Dia nak pakai ke tidak. Dia kena ada penimbang dia sendiri. Neraca dia sendiri. Begitulah. Jadi kita setakat ni telah habislah qawaid tafsir ni. Wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.